Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya selaku moderator kita pada forum pembincangan pada hari ini. Nama saya Nur Emilia binti Rozali. Isu kita pada perbincangan kali ini seringkali menjadi titipan dari bibir ke bibir di segenap pelosok dunia, iaitu masalah kemurungan di kalangan para pelajar. Isu yang hangat ini tidak mampu saya mengupasnya dengan lebih mendalam tanpa bantuan para panel terhormat kita yang sudi turut serta bersama-sama meningkatkan kesedaran isu ini. Saya memperkenalkan panel pertama kita iaitu Dr. Cik Nur Amalia Maisarah binti Amzi selaku Doktor Pakar Sakit Mental Daerah Kubang Pasu. Kita teruskan lagi dengan panel kita yang kedua yang juga tidak kurang hebatnya. Profesor Seri Putri Balkis binti Hasib dari Universiti Utara Malaysia yang sudi berkongsi hasil kajiannya berkaitan dengan isu ini. Panel ketiga kita pada hari ini didatangkan khas dari Sekolah Berasrama Penuh Pinang Tunggal iaitu Cikgu Nur Suhaila binti Ahmad selaku Guru Kaunseling. Panel kita yang terakhir ini cukup istimewa iaitu Encik Farazlin Fidaan Fazli Syam. Beliau merupakan pelajar bekas pesakit kemurungan. Beliau sudi hadir pada forum perbincangan kita pada hari ini untuk berkongsi segalanya yang termampu kepada semua. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memberi sedikit pendekatan berkaitan dengan isu ini. Kemurungan ini adalah satu masalah kesihatan mental yang seringkali dihadapi oleh para pelajar di Malaysia. Kemurungan ini boleh memberi kesan yang serius kepada kehidupan pelajar tersebut termasuklah menjejaskan prestasi akademik, mengganggu hubungan sosial dan juga keupayaan kesihatan fizikal. Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM pada tahun 2019, angka kejadian masalah kesihatan mental ini di kalangan para pelajar sekolah rendah dan juga menengah di Malaysia adalah sebanyak 18.3%. Angka statistik ini kian meningkat dan membimbangkan kita semua. Kajian ini juga mendapati bahawa kemurungan adalah masalah kesihatan yang paling banyak dilaporkan oleh para pelajar. Untuk mendalami lebih lanjut berkaitan dengan isu ini, saya mempersilakan panel pertama kita iaitu Dr. Nur Amalia Maisarah untuk menceritakan dengan lebih lanjut tentang simptom-simptom kemurungan dan tanda-tanda awal bagaimana kemurungan ini boleh berlaku. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kerana menjemput saya untuk hadir ke forum perbincangan kita pada hari ini. Topik yang akan kita kupaskan hari ini sangat istimewa dan bermakna kepada semua orang sebab kita perlu ada kesedaran tentang kesihatan mental kita. Okey, saya mulakan dengan mengenali diri saya. Saya Dr. Amalia Maisarah, tapi senang dipanggil Dr. Sarah. Saya akan menerangkan sedikit berkenaan simptom-simptom kemurungan yang mungkin dihadapi oleh para pelajar pada masa kini. Okey, simptom yang pertama ialah sentiasa berasa sedih dan suka bersendirian. Perasaan sedih itu adalah normal pada kita, lumrah pada manusia. Akan tetapi, rasa sedih yang berpanjangan dan kecenderungan untuk bersendirian adalah antara simptom-simptom kemurungan yang biasa dikesan. Simptom-simptom ini termasuk di dalam kriteria diagnostik bagi kebanyakan jenis gangguan kemurungan seperti Major Depressive Disorder dalam Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder edisi yang kelima. Okey. Seseorang yang mengalami kemurungan mungkin akan berasa sedih, murung dan tidak bersemangat untuk melakukan aktiviti yang sebelumnya mereka nikmati. Mereka mungkin kehilangan banyak minat terhadap hobi, berkurangnya motivasi untuk belajar dan perasaan letih yang berpanjangan. Okay, selain itu, mereka juga mungkin mengalami kesukaran untuk tidur atau mungkin ada beberapa orang yang tidur berlebihan daripada biasa, kehilangan selera makan dan berat badan tidak terkawal. Kecenderungan untuk bersendirian juga adalah biasa bagi kalangan individu yang mengalami kemurungan. Mereka mungkin merasa tidak selesa dalam kehadiran orang lain. Mereka lebih suka bersendirian dan lebih suka menarik diri dari interaksi sosial dengan orang lain. Bagi mereka yang mengalami kemurungan, rasa sedih dan bersendirian mungkin menjadi lebih teruk pada waktu malam dan pada waktu yang sunyi. Namun ada juga individu yang mungkin memilih untuk terus bersosial tapi dalam keadaan yang sedih dan terluka. Okay, itu adalah simptom yang pertama. Simptom yang kedua adalah kehendak untuk kehendak untuk membunuh diri, suicidal thoughts. Kehendak untuk bunuh diri atau suicidal ideation adalah salah satu simptom kemurungan yang paling serius dan memerlukan perhatian segera dari ahli kesihatan mental. Seseorang yang mengalami kemurungan mungkin memikirkan untuk mengakhiri hidup mereka sebagai cara untuk mengurangkan kesakitan atau menghindari masalah yang sedang dihadapi. Terdapat beberapa tanda yang perlu diambil kira apabila seseorang memikirkan untuk mengakhiri hidup mereka. Antaranya termasuklah memberitahu atau memperlihatkan minat untuk membunuh diri,
ataupun mengumpulkan bahan yang boleh digunakan untuk melukai diri sendiri atau mengubah perilaku dan tingkah laku dan mengambil tindakan untuk menyelesaikan hal yang tidak selesai. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya kembalikan forum ini kepada Puan Moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Sarah di atas perkongsian berkaitan daripada awal dan juga simptom-simptom kemurungan. Kita teruskan lagi dengan panel kita yang kedua iaitu Profesor Sri. Profesor, pada pandangan Prof, apakah faktor-faktor ataupun punca-punca berlakunya kemurungan ini dalam kalangan pelajar? Kita semua tahu bahawa di usia para pelajar ini mereka mestilah berseronok dan bergembira, tapi bagaimana dan macam mana kemurungan ini boleh menjadi salah satu cabang perjalanan dalam kehidupan mereka? Dipersilakan Prof untuk berkongsi dengan kami. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelum memulakan penceritaan saya, izinkan saya perkenalkan diri saya. Saya Profesor Sri Puteri Balkis binti Asib telah berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Utara Malaysia selama 20 tahun. Saya ada membuat sedikit sebanyak kajian tentang faktor-faktor bagaimana kemurungan boleh berlaku di dalam kalangan pelajar. Dan saya akan berkongsikan kepada anda semua pada hari ini. So, faktor yang pertama adalah tekanan akademik yang tinggi. Tekanan akademik yang tinggi boleh menjadi faktor yang menyumbang kepada kemurungan di kalangan pelajar. Pelajar seringkali menghadapi jangka masa yang ketat dan tuntutan yang tinggi untuk mencapai keputusan yang baik di dalam peperiksaan. Tekanan dari keluarga, rakan sebaya atau masyarakat untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik juga boleh menyebabkan pelajar merasa terdesak dan tidak dapat menghadapi tuntutan tersebut. Tekanan akademik yang tinggi boleh menyebabkan pelajar mengalami keletihan, kelesuan dan tekanan yang berpanjangan. Jika tekanan ini tidak diatasi dengan cara yang betul, ia boleh menyebabkan kemurungan dan masalah kesihatan mental yang lain. Keduanya, status sosioekonomi yang rendah. Status sosioekonomi yang rendah boleh menjadi faktor yang menyumbang kepada kemurungan. Individu yang mempunyai pendapatan yang rendah ataupun hidup dalam kawasan yang miskin ataupun terpinggir seringkali menghadapi tekanan yang tinggi dan mengalami kesukaran dalam memenuhi keperluan asas hidup seperti makanan, tempat tinggal dan penjagaan kesihatan. Faktor-faktor ini boleh menyebabkan tekanan mental yang tinggi dan akan menyebabkan individu tersebut mengalami kemurungan. Individu yang mempunyai status sosioekonomi yang rendah juga mungkin mengalami tekanan untuk sentiasa membuat yang terbaik dan menjadi harapan keluarga untuk menaik tarafkan hidup keluarga tersebut. Tekanan yang dialami ini boleh menyebabkan kemurungan terhadap pelajar tersebutlah. Selain itu, individu yang mempunyai status sosioekonomi yang rendah juga mungkin menghadapi cabaran yang berbeza seperti diskriminasi, kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat. Faktor-faktor ini boleh menyebabkan individu tersebut merasa terpinggir dan merosakkan keyakinan diri mereka. Hal ini boleh memperbesarkan lagi simptom kemurungan yang dihadapi oleh pelajar. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya akan paskan semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Sri di atas perkongsian yang amat bermakna dan membuka minda kita sebab tentang faktor-faktor bagaimana boleh tercetusnya masalah kemurungan ini. Kita teruskan forum kita dengan menjemput medan yang ketiga iaitu Cikgu Suhaila bagi meringkaskan tentang kesan-kesan masalah kemurungan ini memandangkan cikgu merupakan guru kaunseling di sekolah dan menjadikan dia adalah orang yang lebih dekat dengan para pelajar kita. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Nur Suhaila binti Ahmad, berkhidmat sebagai guru kaunseling di Sekolah Bahasa Makono ini. Telah mendapati pelajar di sekolah ini menghadapi berbagai masalah kemurungan. Saya dapat melihat dengan jelas kesan-kesan yang memberi impak kepada golongan pelajar-pelajar tersebut. Jadi antara kesan-kesan kemurungan antaranya ialah insomnia iaitu atau masalah untuk tidur. Seperti mana kita tahu, insomnia merujuk kepada kesukaran tidur boleh menjadi kesan pada kemurungan. Individu yang mengalami kemurungan seringkali mengalami gangguan tidur seperti kesukaran untuk tidur atau bangun terlalu awal di pagi hari. Hal ini boleh disebabkan oleh kebimbangan, kegelisahan atau perasaan yang tidak selesa. Insomnia juga dapat memberi kesan negatif kepada kesihatan mental dan fizikal. Kesukaran tidur dapat menyebabkan perasaan keletihan dan lesu di siang hari, mengganggu produktiviti dan kualiti hidup. Oleh kerana kurang tidur, individu yang mengalami insomnia mungkin juga menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik atau kerja dan ini boleh meningkatkan tekanan dan kebimbangan kepada mereka. Pada masa yang sama, insomnia juga boleh memburukkan lagi simptom kemurungan. Kesukaran tidur dan kurang tidur dapat menyebabkan perasaan lelah dan keletihan yang dapat menyebabkan seseorang individu itu mengalami kemurungan dan merasa lebih tergesa-gesa, tidak selesa dan terpinggir. Insomnia ni juga boleh menjejaskan tahap hormon atau neurotransmitter di dalam tubuh seperti kortisol dan serotonin yang boleh menyumbang kepada kemurungan. Yang kedua antara kesannya ialah keyakinan diri yang rendah. Keyakinan diri yang rendah adalah salah satu kesan kemurungan yang paling umum.
Individu yang mengalami kemurungan seringkali merasa tidak berguna, tidak berdaya dan merendahkan diri mereka sendiri. Mereka mungkin mempunyai pandangan negatif terhadap diri mereka sendiri dan berfikir bahawa mereka tidak berupaya untuk mengatasi cabaran hidup dan matlamat mereka. Keyakinan diri yang rendah ini boleh menyebabkan individu yang mengalami kemurungan merasa tidak bersemangat, tidak berdaya dan tidak berharap. Mereka mungkin mengalami kehilangan minat dalam aktiviti yang sebelumnya mereka menikmati seperti bersosial, dengar rakan atau melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Keyakinan diri yang rendah juga dapat membuatkan mereka merasa tidak yakin dalam membuat keputusan ataupun mengambil tindakan yang boleh menyumbang kepada perasaan cemas dan kebimbangan. Itu sajalah perkongsian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Suhaila atas pendekatan sebentar sahaja tadi mengenai kesan-kesan kemurungan kepada para pelajar. Forum kita pada hari ini sedikit istimewa di mana kita menjemput sendiri pelajar bekas pesakit kemurungan untuk hadir pada forum perbincangan kita ini untuk berkongsi dan bercerita bagaimanakah cara beliau mengatasi masalah kemurungan ini. Mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Terima kasih kepada Puan Moderator kerana memberi saya peluang untuk berkongsi tentang pengalaman saya mengatasi isu ini dengan jayanya. Tapi saya bersyukur kerana saya tidak keseorangan waktu menghadap masalah kemurungan ini. Saya bersama semua sokongan yang saya dapat untuk menghalang diri saya dari lebih terkesan dengan masalah kemurungan ini. Saya mengatasi masalah kemurungan ini dengan meminta pertolongan dari ibu bapa, kawan-kawan dan orang yang boleh dipercayai. Dari perspektif saya, meminta pertolongan dari orang yang boleh dipercayai, termasuk ibu bapa, kawan-kawan atau profesional kesihatan mental, adalah cara yang baik untuk mengatasi kemurungan. Seringkali individu yang mengalami kemurungan mungkin merasa malu atau terasing dan tidak tahu ke mana harus mencari bantuan. Oleh itu, penting untuk mengenal pasti seseorang yang boleh dipercayai dan menerima sokongan mereka dengan terbuka. Ibu bapa dan keluarga dapat memberikan sokongan emosional dan praktikal untuk membantu mengatasi kemurungan. Mereka boleh mendengar keluhan dan perasaan kita, memberi dorongan dan sokongan moral, serta memberikan bantuan praktikal seperti mengambil tindakan yang membantu mengurangkan tekanan hidup kita. Kawan-kawan juga dapat menjadi sumber sokongan yang baik. Mereka dapat memberikan saran, dukungan moral dan membantu memperkenalkan individu yang mengalami kemurungan pada aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan atau menyihatkan. Namun, jika simptom kemurungan terus berterusan atau menjadi lebih teruk, adalah disarankan untuk mencari bantuan profesional daripada kaunselor atau pakar psikologi. Mereka boleh membantu individu mengenali dan mengatasi penyebab kemurungan serta membantu mereka mengembangkan kemahiran untuk menguruskan perasaan dan tekanan. Terapi kognitif ini dapat membuatkan tingkah laku dan terapi bercakap juga dapat membantu mengatasi kemurungan. Segera mencari bantuan profesional sangat penting. Jika ada fikiran untuk bunuh diri atau jika individu mengalami kemurungan yang sangat parah, jangan ragu untuk menghubungi nombor hotline krisis atau mendapatkan bantuan darurat segera. Saya bersyukur kepada Ilahi kerana saya dapat mengatasi masalah kemurungan ini dengan jayanya dan Alhamdulillah, saya rasa kita selamat sampai kali ini. Itu saja perkongsian saya tentang pengalaman saya, macam mana dan bagaimana saya mengatasi masalah kemurungan ini yang menghantui saya sejak daripada saya sekolah menengah lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Fazlin kerana sudi untuk berkongsi dan bercerita kejayaan dalam melawan penyakit mental ini. Kita semua tahu peperangan ini bukan semudah yang disangka kerana peperangan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar tapi hanya dapat dirasai oleh minda. Baiklah, jika jadi dengan perkongsian terakhir tadi, maka berakhirlah forum perbincangan kita tentang isu masalah kemurungan di kalangan pelajar Malaysia. Kemurungan itu seperti awan kelabu menutupi matahari, memudahkan sinar indahnya. Namun ingatlah bahawa awan akan berlalu, matahari kembali bersinar terang mempesona. Saya sudahi perbincangan kita dengan serangkap pantun dari Kedah ke Pekansari, bagi suasana di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas yang diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam, terima kasih semua.